Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Pseudocode dan carta alir yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Mari kita lihat tentang pembangunan algoritma. Algoritma dalam pengaturcaraan komputer menyatakan dengan jelas urutan langkah atau tindakan yang perlu dilaksanakan oleh komputer agar dapat memperoleh output yang diingini. Terdapat beberapa perkara penting semasa menulis algoritma. Pertama, langkah-langkah dalam algoritma biasanya ditulis dalam bahasa yang difahami manusia, seperti bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa tabi'i manusia lain. Sebagai contoh, perhatikan algoritma memasak mie segera yang ditunjukkan pada paparan Anda. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah difahami. Kedua, setiap langkah yang perlu dilaksanakan mesti dihuraikan dengan jelas. Sebagai contoh, langkah yang menyatakan pilih satu nombor yang besar menunjukkan pernyataan yang kurang jelas, manakala langkah pilih satu nombor yang lebih besar daripada 1000 menunjukkan pernyataan yang lebih jelas. Ketiga, urutan langkah hendaklah dinyatakan dengan betul. Sebagai contoh, berikut merupakan kepentingan menulis algoritma dengan urutan yang betul. Kedua-dua pernyataan bagi algoritma A dan algoritma B merupakan algoritma untuk menghasilkan segelas air coklat ais. Namun begitu, yang mana satukah akan menghasilkan air coklat ais yang terbaik? Pernyataan A merupakan algoritma yang betul, manakala pernyataan B merupakan algoritma yang salah. Akhir sekali, perkara-perkara penting semasa menulis algoritma ialah algoritma mesti mempunyai kesudahan tertentu dalam suatu tempoh masa. Dengan kata lain, algoritma mesti menghasilkan output yang bermakna setelah satu set langkah telah dilaksanakan dalam suatu tempoh tertentu. Algoritma boleh diwakili atau dibentuk dalam pelbagai cara, antaranya ialah pseudocode dan carta alir. Seterusnya, kita akan lihat tentang pseudocode dan carta alir. Pseudocode memerihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat. Kebiasaannya menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Inden juga digunakan secara meluas bagi memudahkan pembacaan suatu pseudocode. Berikut merupakan contoh bagi penulisan pseudocode untuk memasak mie segera. Seperti yang Anda lihat, pseudocode tersebut menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Penggunaan inden boleh dilihat pada perkataan panaskan sehingga perkataan mangkuk.
Seterusnya, mari kita lihat tentang carta alir. Carta alir menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah, dan bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Sebelum itu, mari kita mengenali simbol-simbol yang digunakan dalam carta alir. Simbol yang Anda lihat merupakan not mula dan not tamat. Not mula dan not tamat akan mewakili penyataan mula dan penyataan tamat dalam algoritma. Simbol seterusnya merupakan simbol untuk mewakili penggunaan input dan output. Simbol seterusnya merupakan simbol untuk mewakili proses dalam algoritma. Simbol yang Anda lihat sekarang merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili penyataan syarat atau pilihan dalam algoritma. Seterusnya merupakan simbol bagi penyambung. Penyambung digunakan untuk menyambung carta alir yang terpisah daripada muka surat yang lain. Akhir sekali ialah simbol bagi aliran. Simbol aliran akan menghubungkan ke semua simbol dalam carta alir. Berikut merupakan contoh melukis carta alir bagi memasak mie segera. Pertama sekali, penggunaan not mula. Kemudian, panaskan air dalam periuk menggunakan penyataan simbol proses. Seterusnya, penggunaan simbol input digunakan untuk masukkan mie segera dan perencah. Kemudian, penggunaan simbol proses digunakan bagi pindahkan mie segera ke dalam mangkuk. Akhir sekali, penggunaan not tamat. Bagi menghubungkan carta alir tersebut, penggunaan aliran diperlukan. Seterusnya, kita akan mempelajari berkaitan pseudocode dan carta alir yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan atau selection control structure ialah satu langkah yang memecahkan aliran algoritma kepada dua atau lebih cabang. Setiap cabang mengandungi set langkah yang berlainan untuk dilaksanakan. Langkah yang dilaksanakan bergantung kepada syarat-syarat tertentu. Struktur kawalan pilihan terdapat 3 jenis, yaitu struktur kawalan pilihan tunggal, single selection, struktur kawalan dui pilihan, double selection, dan struktur kawalan pelbagai pilihan, multi selection. Seterusnya, mari kita mempelajari tentang struktur kawalan pilihan tunggal, single selection. Struktur kawalan pilihan tunggal, single selection, hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan yang tertentu. Ini bermakna jika syarat yang diuji didapati benar, maka satu set tindakan akan dilaksanakan. Sebagai contoh, mari kita lihat satu pseudocode dan carta alir bagi struktur kawalan pilihan tunggal. Pseudocode dan carta alir tersebut merupakan algoritma menguji
Kefungsian lampu. Struktur kawalan ini mempunyai satu pilihan tindakan untuk dilaksanakan, yaitu palamkan plug ke dalam soket. Tindakan ini akan dilaksanakan jika syarat plug tidak dipalam ke dalam soket didapati benar. Mari kita lihat pula berkaitan struktur kawalan dui pilihan, double selection. Dui pilihan bermaksud memilih di antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan. Tindakan atau set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada sama ada satu syarat dipenuhi atau tidak. Berikut merupakan pseudocode dan carta alir bagi satu struktur kawalan dui pilihan. Jika syarat yang diuji adalah benar, maka set tindakan A akan dilaksanakan. Jika palsu, maka set tindakan B akan dilaksanakan. Seterusnya, mari kita lihat satu pseudocode dan carta alir struktur kawalan dui pilihan yang terdapat dalam satu algoritma bagi menentukan dan mencetak grade murid. Berdasarkan rajah tersebut, bahagian yang ditandakan biru merupakan satu struktur kawalan dui pilihan. Dui pilihan ini mengandungi dua tindakan berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan, yaitu cetak lulus atau cetak gagal. Syarat yang menentukan apa tindakan yang akan dilaksanakan ialah markah lebih besar atau sama dengan 40. Jika syarat dipenuhi, misalnya markah bersamaan dengan 65, maka lulus akan dicetak. Sebaliknya, jika markah bersamaan dengan 39, maka gagal akan dicetak. Simbol lebih besar atau sama dengan bermaksud lebih besar atau sama dengan. Penyataan syarat markah lebih besar atau sama dengan 40 bermaksud markah lebih besar atau sama dengan 40. Simbol lebih besar atau sama dengan adalah satu contoh pengendali hubungan. Mari kita lihat pengendali hubungan dan maksudnya. Simbol pertama adalah simbol sama dengan. Simbol kedua ialah lebih besar daripada. Simbol ketiga ialah lebih besar atau sama dengan. Simbol keempat ialah lebih kecil daripada. Simbol kelima ialah lebih kecil atau sama dengan. Penggunaan pengendali hubungan digunakan dalam penyataan-penyataan algoritma. Akhir sekali, mari kita lihat berkaitan struktur kawalan pelbagai pilihan, multi-selection. Struktur kawalan pelbagai pilihan atau multi-selection mengandungi lebih daripada dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan yang dilaksanakan. Set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada pilihan syarat yang didapati benar. Rajah berikut menunjukkan pseudocode dan carta alir bagi satu struktur kawalan pelbagai pilihan. Mari kita lihat satu situasi pengaplikasian struktur kawalan pelbagai pilihan.
Situasinya ialah satu sistem dibangunkan untuk menentukan grade jika murid memasukkan skor. Berikut merupakan panduan bagi grade dan skor. Grade A, skor adalah antara 80 sehingga 100. Grade B, skor adalah antara 70 sehingga 79. Grade C pula, skor adalah antara 60 hingga 69. Grade D ialah 50 hingga 59. Grade E ialah 40 sehingga 49. Manakala grade F ialah 0 sehingga 39. Penyelesaian yang pertama ialah penulisan pseudocode. Berdasarkan pseudocode, bahagian yang ditandakan hijau merupakan satu struktur kawalan pelbagai pilihan yang mempunyai 6 jenis tindakan yang boleh dilaksanakan, iaitu menetapkan grade dari A hingga F. 5 syarat digunakan untuk menentukan tindakan yang mana akan dilaksanakan. Contohnya, jika skor yang dimasukkan ialah 90, maka syarat skor lebih besar atau sama dengan 80 dipenuhi. Dan tindakan penetapan grade, iaitu grade ialah A, akan dilaksanakan. Jika kelima-lima syarat tidak dipenuhi, maka tindakan grade ialah F akan dilaksanakan. Berikut merupakan contoh carta alir bagi menentukan grade. Struktur kawalan pelbagai pilihan dapat dilihat melalui penggunaan simbol syarat atau pilihan.